Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat meneruskan kuliah kita malam tahun baru. Kuliah malam tahun baru. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita mengisi malam kita ini, walaupun ini bukan tahun baru Hijri, tapi tahun baru ini orang semua ingat. Tahun Hijri kadang-kadang tak ingat. Tiba-tiba dah Muharram dia kata. Jadi ini orang ingat. Tapi bila ingat, kadang-kadang ingatannya itu membawanya jauh daripada jalan Allah, jauh daripada hidayah Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan kita petunjuk, hidayah untuk kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang kata, itu orang muda-muda bolehlah ustaz. Pergi sana, kita dah tua ni. Tak, jangan kata. Kalau Allah Taala tak beri hidayah, yang tua sampai dulu sebelum yang muda. Dia duduk kat sana. Minat, apa yang minat tak tahulah, dia Jeffrey ke apa benda kan. Jadi dia duduk dulu. Jadi ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kasihkan kita, Allah Taala berikan hidayah untuk melalui jalan-jalan yang Allah Taala redai. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sambung bab ke-13. Kita bab baru malam ini, bab yang ke-13, babun fi bayani kathrati turqil khair. Babun ini bab apa dalam bahasa Arab? Bab apa bab? Pintu kan? Ahmad al-bab. Ingat Ahmad al-bab, Ahmad pintu kan? Bab pintu. Bab juga bab. Kita dalam bahasa Melayu kita ambil juga bab. Bab pada menerangkan kasrati turukil khair, itu babun. Bahasa apa dia baris depan? Babun. Tapi bahasa Melayu pun ada juga babun, tapi itu yang punggung dia merah tu. Itu naik Gua Hira tu banyak juga babun tu. Saya cakap itu babun. Ada budak kecil ni dari 5 dia kata babun tu kan pintu ustaz. Itu monyet, bukan babun. Jadi pandailah tu, dah bagus tu pandai bahasa Arab. Jadi bab pada menyatakan, menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nak buat baik ni banyak sangat. Ni bab ni. Bila kita habis ni kita tahu banyak sangat boleh buat baik sebenarnya. Angkat ni buat baik. Sediakan mikrofon buat baik. Ni baik. Semua baik. Datang masjid dah tentu baik. Solat dah tentu baik. Tapi selain daripada itu pun banyak juga perkara baik yang boleh kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang engkau semua lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya. Apa je kita buat, ni Allah Ta'ala nak menegaskan kepada kita, apa saja yang kita buat yang baik, Allah Ta'ala tahu. Jadi jangan mengharap orang lain tahu. Walaupun tak ada orang, kita buat baik. Kenapa? Allah Ta'ala tahu. Tak ada orang kat masjid. Kalau kita sapu tai cicak tu, kutip tai cicak, orang tak datang, kita seorang aja. Tak ada orang lah nampak. Macam tak ada apa semangat. Tinggal dululah, nanti kalau ada orang datang nanti aku sapu. Tak boleh macam tu. Allah Ta'ala nampak, orang lain tak nampak. Jadi saya selalu beritahu, kalau saya bercamah kat sekolah, budak-budak sekolah, angkat sampah tu, kutip sampah. Tak kira budak ke guru ke siapa juga, lalu kena kutip sampah tu. Itu adalah kebaikan. Jangan bila tak ada orang nampak,
tinggalkan. Bila ada orang nampak, kutip. Cikgu kat belakang, kutip. Itu gitu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi jangan kecewa nak buat baik. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita bila beritahu tu, Allah Ta'ala maha mengetahui. Bila Allah Ta'ala tahu, maknanya Allah Ta'ala menganugerahkan pahala, ganjaran kepada orang yang melakukan. Takkan miss punya. Orang yang buat kebaikan, mesti Allah Ta'ala tahu dan mesti Allah Ta'ala ganjari. Jadi jangan kecewa kalau orang tak nampak. Allah Ta'ala maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 197, dan apa saja yang engkau semua lakukan dari kebaikan, pasti Allah maha mengetahuinya. Apa sahaja. Ni ayatnya. Sama maksudnya. Apa sahaja yang kita buat daripada kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Confirm Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat timbangan debu. Seberat timbangan debu, zarrah. Satu zarrah, satu atom itu je. Allah Ta'ala akan mengetahui. Sikit sangatlah kebaikan itu. Sikit sangat kebaikan itu. Nak ditimbangkan hanya seberat debu je. Nak bayangkan seberat debu je. Mana ada debu nak timbang, orang kedai emas pun tak boleh timbang debu. Kalau kedai emas sudah ambil timbang dia tu, memang paling kecil lah tu. Mana kalau tak 1 gram pun dapat. Dia punya tu kan. Tapi padahal dekat timbang tu ada debu. Tak boleh nak sukat. Debu tu. Kalau sukat nanya kita beli emas. Dengan debu sekali timbang. Jadi tu keadaannya. Maknanya manusia tak boleh nak menimbang kebaikan begitu sekali. Kita tengok orang, alah setakat itu aja. Kita kan gitu. Alah, orang datang atau ke masjid, pisang aja. Pisang aja. Tengok kita memandang itu. Pada pisang tu besar. Besar dah, bukan seberat debu, tapi pisang aja. Bawalah anggur. Kita pun tak ada benda lain, pisang aja, anggur lah. Pergi kenduri bagi orang makan, mihun aja. Mihun goreng aja. Penat baca Yasin. Mihun goreng aja. Gitu kan. Cubalah sate ke, nasi biryani ke. Kan? Lain, semangat sikit baca. Masuk rumah orang pergi kenduri, belum masuk lagi baru nasi biryani. Semangat baca. Yasin 3 kali pun tak apa. Tapi kalau masuk sampai habis Yasin tak ada baru pun, ya ke tidak ni. Jadi Allah Ta'ala pandang walaupun sikit. Itu manusia. Manusia memang begitu. Manusia menilai dari sudut mata dia begitu. Tetapi Allah Ta'ala walaupun kecil, Allah Ta'ala akan menilai. Juga Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka perbuatannya itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain buat amal soleh ni. Bukan untuk orang lain buat kebaikan. Melakukan kebaikan bukan untuk orang lain. Ajak orang datang solat. Antara kebaikan juga adalah mencegah kemungkaran. Kebaikan juga. Masuk waktu solat, tutup TV. Suruh anak-anak semua siap-siap solat. Itu kebaikan tu. Tutup TV je. Ada kebaikan dah. Kalau tak, dia duduk ngadap TV. Menyediakan majlis-majlis ilmu. Kita tak mampu nak bagi ilmu, tapi menyediakan majlis ilmu, kebaikan juga. War-warkan majlis ilmu. Warkan pula. Kita WhatsApp lain, Telegram lain, Facebooknya lain. Tapi kita datanglah. Jangan kita tu orang war-warkan aja. Tapi tak datang pula. Tak, sini, okey, Alhamdulillah. Sini antara yang terbaik lah saya tengok. Dalam negeri Johor ni. Hebat tu. Dalam negeri Johor, antara yang terbaik lah. Mana dia menjemput orang, dia berdatang sama. Kalau tempat lain, dia jemput orang, tapi dia lari dulu. Dia jemput kita, kita tak pernah jumpa dia. Ustaz boleh datang Ustaz? Boleh datang. Sampai saya tak mengajar di tempat tu, tak jumpa orang menjemputnya. Boleh datang Ustaz tempat ini. Boleh Ustaz, terima kasih, boleh datang. Jangan orang ni, dia tak ada. Minggu depan jemput lagi, datang lagi. Tambah kita tak mengajar tempat dia, tak jumpa orang ni. Itu bagus juga. Dia tukang cari orang, broker. Jadi amal soleh ni Allah Ta'ala beritahu bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Kita buat amal soleh tu, contohlah
Kita sediakan ni, kita sediakan majlis apa semua, majlis ilmu, kita bawa makanan, memang nampak macam untuk orang lain. Macam untuk orang lain, kita bagi orang makan, kita ajak orang buat baik, macam untuk orang lain. Tak, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kerana apa? Setiap apa kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala untuk kita. Apa gunanya pahala itu? Itulah timbangan amal kita di akhirat kelak. Allah Ta'ala tak timbang amal orang itu. Oh, dia aja yang berat. Aku tu kan bagi. Tak. Kita yang memberatkan amalan kita itu. Ada pun hadis-hadis yang menguraikan bab ini juga amat banyak sekali. Dan tidak dapat diringkaskan keseluruhannya, maka itu akan kami sebutkan sebahagian daripada hadis-hadis tersebut. Sebahagian aja. Dan ini kalau silap ada 25 hadis dalam bab ini. Sebahagian. Banyak sangat hadis-hadis menceritakan tentang jalan-jalan kebaikan. Dalam bab ini ada 25 sebahagian daripada hadis-hadis menceritakan tentang jalan-jalan kebaikan itu. Baik, hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih qultu ayyu riqabi afdal qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq aw tasna'u li akhraq qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal qala takufu syarraka anin nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsik muttafaqun alaihi. As-sani'u bis-sad al-muhmala hadha huwa al-mashhur wa ruya dha'i'an bil mu'jamah ay dha dhaya'in min faqrin aw iyalin aw nahwi dhalik wal akhraq alladhi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. Baik, hadis ini daripada Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, katanya saya berkata ya Rasulullah, amalan manakah yang lebih utama, yakni yang banyak fadilatnya. Banyak hadis yang begini, hadis-hadis yang sahabat jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang terbaik? Banyak sahabat-sahabat memang banyak akan jumpa Nabi, apakah amalan yang terbaik? Macam kita kan, kita pun selalu tanya apa amalan yang terbaik. Ya. Kita tanya apakah kerja yang paling besar gajinya. Gitu kan. Apakah kerja yang paling besar gajinya, yang paling senang, yang gitu. Kita jarang tanya. Itu tabiat manusia hari ini. Tapi para sahabat Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal, apakah amalan yang terbaik yang boleh aku lakukan? Itu sifat para sahabat. Banyak hadis kita jumpa. Maka kata Nabi SAW, iaitu beriman kepada Allah dan berjihad untuk membela agamanya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Itu amalan yang terbaik. Bermula dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad untuk membela agamanya. Li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Mana kalimah Allah Taala itu lebih tinggi daripada yang lain. Mana ramai orang akan mengucapkan la ilaha illallah. Kita berjihad supaya orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, supaya Islam itu dipandang tinggi. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka jihad itu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Taala telah membeli. Innallaha ashtara, sungguhnya Allah Taala telah membeli dalam kalangan orang-orang mukmin itu jiwa mereka. Anfusahum, jiwa ni Allah Taala beli. Jiwa kita untuk berjihad, diri kita Allah Taala beli ni istilahnya. Bila kata Allah Taala beli, maknanya Allah Taala akan bayar, bagi pulangan.
beli mesti ada satu bayaran. Jiwa kita. Maknanya orang yang pergi berjihad itu Allah Ta'ala telah beli jiwa mereka. Dan bila kata beli mesti ada satu bayaran. Bayaran apa? Wa amwalahum. Dan harta mereka Allah Ta'ala beli. Mereka pergi berjihad dengan harta mereka juga, jiwa mereka, diri mereka, harta mereka, mereka korbankan jalan Allah. Allah Ta'ala beli dengan bayaran apa? Dengan bayaran syurga. Bi anna lahumul jannah. Dengan syurga bayarannya. Jadi orang yang pergi hari ini, dalam situasi hari ini di Malaysia banjir, contohnya banjir kan, maka pergilah jihad, jadi sukarelawan, tuan. Tak dapat jadi sukarelawan, kita beli barang, hantar dekat pusat banjir, bukan pusat banjir, pusat pengumpulan, ataupun kita pergi hantar sendiri, ataupun tak ada masa nak beli barang, tak tahu apa benda barang nak beli, kita nampak tabung apa bagi kat situ. Tapi jangan sembarang tabung, tiba-tiba tabung rupanya tabung itu tabung magic. Bagi kat situ, orang tu akan beli, bawa kepada orang yang timba. Jadi kalau kita pergi sendiri, tolong sendiri, maka itu dinamakan anfusahum, dengan jiwa kita Allah Ta'ala beli. Wa amwalahum, dengan harta benda kita. Allah Ta'ala bayar dengan apa? Dengan syurga. Jadi sungguhnya itulah jual beli. Maka jual beli yang terbaik adalah jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah hari ini kita lihat masyarakat Malaysia bila seru untuk sukarelawan apa semua ramai. Orang akan pergi sanggup meredah, korbankan harta mereka, kenderaan mereka rempuh banjir. Ada konvoi sahabat saya tu, ada berapa kenderaan, dalam 6-5 kenderaan. Satu pergi dulu jalan depan, hanyut kenderaan. So, masuk dalam sungai. Orangnya dapat keluar. Itu biarlah, tunggu nanti kalau agak surut, jumpalah. Kalau tak jumpa pun buat tukun empat ikan. Jadi korbankan harta. Jadi tu rasa bila kita reda gitu, terasa manisnya, terasa manisnya. Jadi mesti nakkan iman itu dia ada harganya yang perlu dibayar. Contohnya orang nak pergi umrah, bayar berapa ribu. Jumlah itu tu 5,000, 6,000 bayar. Tapi bila pergi tu rasa macam beratnya banyak nak keluar duit ni. Tapi bila pergi terasa nikmatnya pergi. Nikmat. Sampai sana kan terasa nikmat. Maka nak dapatkan nikmat itu mesti ada sesuatu yang kita kena bayar. Nikmat bila kita rasa hampir sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sahabat ni tanya lagi, qultu ayyu riqabi afdal? Ya Rasulullah, apakah, dia kata, hamba sahaya manakah yang lebih afdal, lebih utama? Hamba sahaya. Dulu kan banyak hamba. Hamba macam mana? Hamba ni apabila peperangan, maka tawanan-tawanan itu menjadi hamba. Tawanan jadi hamba. Bukan bibik lain. Ada pula bibik ni hamba. Tak bayar gaji, ni hamba dia kata. Tak, itu pekerja lain. Jadi tawanan-tawanan itu menjadi hamba. Jadi maka Islam ni nak menghabiskan penghambaan ni bagaimana? Hanya nak habiskan, maka digalakkan untuk memerdekakan hamba. Sebab itu dalam kafarah ke hukum kafarah kan? Kafarah macam-macam kafarah. Antaranya adalah itqu raqabatan mu'minah. Itqu raqabatin mu'minah, membebaskan hamba mukmin. Bebaskan. Jadi kat sini dia tanya, hamba sahaya manakah yang lebih utama? Maksudnya hamba sahaya yang manakah yang lebih baik? Maknanya kalau dimerdekakan. Yang lebih baik kalau dimerdekakan. Itu maksudnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik ialah yang dipandang terindah, anfasuha inda ahliha, yang dipandang paling indah bagi pemiliknya. Maknanya kalau pemilik kita ada hamba ramai, macam hamba tu yang kita Tiga Abdul tu, orang hamba ramai, mana yang paling baik? Kalau dia rasa yang paling tak baik, yang saya kontut, bukan itulah. Yang paling baik yang mana? Yang gagah, yang kuat. Maka itulah kalau dimerdekakan, maka itulah yang paling utama, yang paling baik di sisi pemiliknya.
Mana dia ada yang ini kurus, yang ini tak berapa rajin kerja, ni tak berapa kuat, yang ini badan sasa rajin kuat pula, baik orangnya. Maka kalau itu dimerdekakan, itulah yang paling utama. Serta yang termahal harganya. Mana kalau dia jual tu paling mahal harganya. Kalau jual tu orang yang lain dapat ini berapa dirham, yang ini 10 dirham, yang ini 20, yang ini 100, yang ini 1000. Wow. Macam tu kan. Kan dia kata siap terperanjat. Wow. Jual unta pun tak sama macam jual orang. Mana kalau itulah dimerdekakan, maka lebih utama lagi, lebih baik lagi. Tapi kat sana ada perbincangan ulama. Kalaulah dalam kalangan hamba-hamba itu, kita mencari mana yang nak dimerdekakan. Tapi kalau satu merdekakan, kalau orang yang tak ada hamba pula, mana yang lebih baik dia beli untuk dimerdekakan? Boleh juga. Kita ada hamba, maka beli orang-orang itu untuk dimerdekakan. Maka itu juga satu amalan. Tapi kita cerita banyak pun kita tak adalah hamba kan. Maka yang kuru-kuru yang dah tak upaya tu, kita beli. Untuk apa? Dimerdekakan supaya dia jadi hamba, jadi manusia merdeka, supaya dapat sebagaimana orang lain, hidup sebagaimana orang lain yang biasa. Saya bertanya pula, jikalau saya tidak dapat mengerjakan itu, dua-dua tak dapat, berjihad tak dapat, bebaskan, merdekakan hamba pun, yang hamba yang mahal harganya pun tak dapat. Dua-dua tak dapat nak buat. Maka apakah yang dapat saya lakukan? Baginda Nabi SAW bersabda, berilah pertolongan kepada seseorang pekerja. Sani'an, tu'inu sani'an. Berikan pertolongan kepada seorang pekerja. Orang bekerja ni, kita beri dia pertolongan. Dia kerja, tapi kita tolong dia. Kerjanya apa? Kerjanya buat sesuatu tu, buat karipap, kita tolong dia buat karipap. Kerjanya apa? Kerjanya entah macam-macam lah pekerjaan kan. Kita banyak pekerjaan dalam dunia buat karipap yang sebut. Jadi kita tolong orang tu buat kerja. Ataupun dia kata autasna'u li akhraq, ataupun kamu mengerjakan sesuatu kepada seorang yang kurang pandai. Akhraq ini orang yang tak pandai sangat kerja, tak mahir. Kita mahir, maka kita buat kerja dia. Kalau kat pejabat tu, orang yang tak pandai, Excel pun tak pandai, contohnya lah. Kita pandai, orang yang tak pandai, kita tolong dia buat. Kalau kita tengok aja, itu Excel pun tak pandai, kita pun tak tolong, itu namanya action. Dia Excel tak pandai, kita action aja pandai. Jadi kita tolong dia. Itu katanya tu'inu al-ahraq. Kamu menolong orang yang tak pandai sangat buat kerja tu contohnya. Saya berkata pula, ya Rasulullah, bukankah Tuan telah mengetahui jikalau saya ini lemah sekali dalam sebahagian pekerjaan? Kalau itu pun kita lemah juga. Kita nak tolong orang pun kita tak reti juga. Tak pandai ke buat ni? Buat roti tak pandai. Aku pun sama juga, tak pandai juga. Nak buat macam mana kalau kita kacau lagi bertambah huru-hara? Tak tahu buat pun. Macam tikus baiki labu. Orang tu nak betulkan TV, kita nak tolong juga, meletup jadinya. Tak payah. Maka baginda Nabi SAW bersabda, tahanlah keburukanmu. Kaffus syarraka. Tahan keburukan kamu. Maknanya diri kita ni ada sifat-sifat yang tidak elok, tahan. Jangan sampai mengenai orang ramai. Amalan sedemikian itu pun merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri, yakni tidak mengganggu orang lain. Kita ada buatan yang tak baik. Contoh buat yang tak baik dalam diri kita ni apa? Suka tukar-tukar selipar. Kalau tukar selipar sendiri tak apa, selipar orang lain. Pergi selipar lain, balik selipar lain. Seronok, tiap-tiap hari selipar lain. Baru aja selipar dia. Maka tahan diri daripada buat begitu. Tengah orang nak sembahyang, time itulah dia nak bercakap.
Orang dah komat, time itulah dia berbual lagi. Orang lain nak angkat takbir pun dia tengah berbual lagi. Jadi orang Allah, dengar dia bercakap tak jadi lagi. Allah. Yang itu mamat tu asyik bunyi lagi. Maka itu pun keburukan dan diri. Kat sini tak jumpa. Adalah tempat lain jumpa. Oh, bercakap lagi. Imam dah Allahu Akbar. Makmum lain Allah. Dia cakap lagi, berbual lagi. Sound system, sound trouble pula. Cakapnya kuat. Jadi mengganggu orang lain. Jadi tahan diri daripada melakukan keburukan pun baik, ya. Cara perkara itu. Apa lagi? Banyak benda-benda yang tak baik yang ada dalam diri manusia ini, jika ditahan, maka itu adalah sedekah. Suka buang sampah merata-rata. Suka buang sampah merata-rata, tahan diri. Kalau dia buang, orang lain pun tengok semak sampah tu. Kalau kat traffic light tu, apa sampah yang paling banyak? Yang paling banyak kat traffic light. Buat-buat tak tahu ya. Puntung rokok banyak. Paling banyak kat traffic light, puntung rokok. Dekat lain memang tak apa nampak. Pasal apa? Sekali campak pun jauh itu. Dia campak itu masuk tingkap kereta orang lain. Bahaya tu. Jadi traffic light tu banyak. Kau tengok antara sampah yang banyak kat traffic light. Orang kita. Sebab itu merokok tak bagus. Satu, diri dia sendiri tak bagus. Yang kedua, tengok dia buang sampah. Dia pula banyak pula alasan dia kata. Kalau dia tak buang sampah, pekerja yang nyapu sampah lama-lama kena buang. Tak ada sampah nak sapu. Kena berhenti kerja. Jadi tu kan, macam-macam orang kita suka buat alasan. Tak, kalau nak isap rokok tu, buang kat dalam kereta sendiri. Sampai rumah, buang. Adam, kan ada X-ray tu, tempat dalam tu, itu kita letak duit shilling. Orang itu tempat letak puntung rokok. Ini orang yang rokok lah ceritanya. Kalau orang itu rasa nak letak duit shilling, puntung rokok letak dalam poket. Kan tak menyusahkan orang lain, tak mengganggu. Jadi benda tu sebenarnya amalan. Kan Islam ini suka pada yang bersih. Suka bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan daripada iman. Jadi kita ni duduk cerita je. Orang Islam ni duduk cerita je lah. Cerita kebersihan daripada iman, tapi buatnya tidak. Surau itu tandas masjid antara yang comot, yang kotor. Ini bukan sini, sini okey. Ya ke tidak? Okey lah tu. Selagi mana saya boleh masuk, okey lah tu. Ada tempat tu, masjid ke apa, surau jantung hatiku lah apa. Tapi bila pergi, Masya Allah, lemah jantung kita. Kotor sangat. Jadi itu keadaannya, dengan lumut, dengan warnanya, Masya Allah. Jadi tak padan. Masjid tempat orang Islam ini patut dia cermin. Dia dulu bersih, maka masyarakat keliling bersih juga rumahnya. Jadi satu perkara yang itu kena lihat. Islam ni banyak dia retorik aja. Orang Islam ke Islam. Orang Islam. Kalau pergi ke Mekah tu, orang buang sampah kata-kata. Dia nak hingus ke nak meludah saja je kat dataran tu. Dah tentu kat situ juga orang solat kat situ. Kat situ juga dia tui-tui. Macam kat rumah dia buat kan. Sembur-sembur apa? Sembur-sembur sirih kat situ. Jadi kat rumah dia buat macam tu kat situ. Jadi Islam ni bukan retorik, hanya cakap aja. Islam tu kena buat. Baik, yang kedua. An Abi Dzarrin aidan. Daripada Abi Dzar juga. Aidan itu juga. Bukan namanya tambah aidan. Abi Dzarrin aidan. Nama lain dia Abi Dzarrin aidan dia kata. Aidan itu juga. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min kulli dhalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda apa? Setiap ruas, setiap sendi tulang anak Adam ini, seorang daripada kamu ni min ahadikum sedekah. Ada berapa sendi? Dan di manusia ada berapa sendi? Tak pernah kita kira tak? Dekat jari je dah banyak. Ni ada sendi. Saat ni 3. Di kanan ada 15.
kat sini pun ada dia punya sendi-sendi banyak. Ada yang mengatakan di manusia ni ada 360 sendi. Wallahu alam. 360 hari. Ada 360 sendi dalam diri manusia. Memang banyak sendinya. Kan kita yang tahu manfaat baiknya sendi itu. Sangat bermanfaat kepada manusia sendi-sendi ini. Kalau tak ada sendi, sebab tu jadi macam robot keras saja. Macam Robocop. Nak jadikan macam manusia tetapi keras. Jadi Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap sendi manusia ini sedekah. Tiap-tiap sendi itu ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih, kita baca tasbih itu apa? Subhanallah, sedekah. Baca tasbih itu subhanallah, itu sedekah kata Nabi. Tiap-tiap tahmid alhamdulillah itu pun sedekah. Tiap-tiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Tiap-tiap takbir bacaan Allahu Akbar itu adalah sedekah. Mana kita nak menunaikan hak ni, hak sendi-sendi kita ni. Setiap sendi-sendi kita itu ada haknya, iaitu untuk bersedekah. Ada 3 kali, kalau banyak ada 360, ada 360 kena sedekah. Jadi bagaimana? Maka Allah Ta'ala jadikan tasbih pun sedekah, tahmid pun sedekah, tahlil pun sedekah, takbir pun sedekah juga. Menyeru kepada yang ma'ruf, amrun bil ma'ruf, menyeru orang buat baik. Buat baik ni macam-macam. Ajak dia benda-benda yang baik, buang sampah, ajak solat, ajak puasa, ajak zikir, ajak tolong orang. Semua benda yang baik, semua sedekah. Mencegah daripada kemungkaran juga adalah sedekah. Dan yang demikian itu dapat dicukupi, yakni diimbangi pahalanya oleh 2 rakaat seseorang itu bersembahyang dengannya di waktu duha. Yang kita buat tadi tu, yang ni cerita tadi, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian apa, amal ma'ruf, nahi mungkar, pahalanya itu dapat diimbangi oleh 2 rakaat duha. Sebab itu duha ini tuan-tuan jangan ditinggalkan. 2 rakaat duha itu dapat mengimbangi sedekah-sedekah yang kita lakukan dengan takbir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amal ma'ruf, nahi mungkar, itu yang kita buat itu Nabi kata sedekah. Tetapi duha itu, maknanya duha itu mengimbangi pahala-pahala tadi. Sebab itu kalau kita lihat, kan dikatakan antara amalan yang memurahkan rezeki, amalan yang memurahkan rezeki adalah solat duha. Betul? Kerana solat duha itu adalah sedekah. Bahkan sedekah yang besar pahalanya, solat duha itu. Sebab itu orang yang murah rezekinya macam mana? Orang yang rajin bersedekah, kan? Lagi dia bersedekah, lagi banyak rezeki dapat. Lagi dia bersedekah, lagi banyak rezeki dia dapat. Sebab itu kalau kita tengok pada solat duha, orang yang rajin solat duha, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikannya rezeki. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kita ambil yang baik lagi 4 rakaat. 4 rakaat. Ambil yang, kalau kita masa kita tak cukup panjang, lepas Fatihah baca Al-Kafirun je, cukup. Lepas Fatihah yang kedua baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sujud yang terakhir, kalau kita ada masa yang panjang, kita baca Ya Wahhab, Ya Wahhab, yang Maha mengurnia, yang Maha memberi. Kita minta Allah yang mengurnia, yang beri 40 kali. Kalau tak ada masa, cukup Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dah. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 4 rakaat. Buat insya-Allah. Kalau tak boleh buat 4 rakaat, buat 2 rakaat. Kalau tak boleh 2 rakaat, dah tak ada lah. Takkan nak 1 rakaat. Ada pula 1 rakaat. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya 2 hari sekali. 2 hari sekali tak boleh, seminggu sekali. Seminggu sekali tak boleh, sebulan sekali. Sebulan sekali pun tak boleh, tak payah buat pun tak apa. Payah cakap. Sampai sebulan sekali pun tak boleh, seminggu sekali. Sekurang-kurangnya takkanlah tiap-tiap hari bekerja. Ada orang kan, kita faham betul. Ada orang yang kerjanya memang tak boleh meninggalkan. Memang dia kena amanah kat situ. Solat duha sunat.
tetapi tanggungjawabnya itu wajib. Dia bekerja memang itu. Kerjanya pukul berapa duduk kat kaunter, tak boleh tinggalkan kaunter contohnya. Pukul 8 pagi sampai pukul 12. Atau sampai pukul 1. Tak boleh tinggal kaunter. Dia tinggal kaunter, orang mengamuk. Orang marah, ni apa ni? Beratur panjang, mana pergi? Oh, solat duha. Dia relax, ya Allah, ya Tuhanku. Murahkan rezeki aku. Yang ini, ya Allah, kenapa dia ni? Bermarah. Yang ini maki dia, yang dia doa. Jadi tanggungjawab dia adalah kepada kerjanya. Jadi tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Kalau memang kerja tiap-tiap hari, sebulan sekali. Contoh. Jangan tinggalkan. Jadi solat duha itu. Solat duha kunci kepada rezeki. Waktu duha itu antara sedikit setelah terbitnya matahari sampai matahari di tengah-tengah ataupun istiwa. Daripada waktu terbit matahari itu 27 minit kan dalam kalender kita takwim itu, waktu solat 27 minit masuk waktu duha. Yang paling afdal adalah ketika matahari dah panas. Maknanya dari pukul 10, dari pukul 11, itu waktu yang paling afdal lah. Sampai matahari betul-betul istiwa, tegak atas kepala. Dah tergelincir, dah tak boleh lah. Habis waktu duha itu. Boleh? Baru 2 hadis. Hadis yang ketiga. Anhu qal, daripadanya dia berkata. Daripadanya itu je dah. Mula-mula an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Hadis yang kedua an Abi Dzarrin aidan. Hadis yang ketiga wa anhu aidan. Wa anhu je terus. Anhu je, daripadanya je. Daripadanya berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'malihal adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfan, rawahu Muslim. Daripada Abu Dzar juga katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditunjukkanlah padaku amalan-amalan umatku. Nabi kata ditunjukkan padanya amalan-amalan umatnya yang baik dan yang buruk. Maka saya mengetahuinya dalam golongan amalan-amalan yang baik adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya daripada jalan, imatatul azam minat tariq. Buang sesuatu yang boleh menghalang orang atau menyekat orang berjalan ataupun menyakiti orang daripada di jalan itu, maka itu adalah amalan yang baik. Itu pun sedekah. Antara sedekah apa? Buang halangan. Jalan itu kita dapati kalau kita nampak, oh ni orang tak dapat lalu pasal apa? Ada pokok tumbang, kita pun angkat pokok tu kalau kuat. Kalau tak kuat, kita pun patah balik, cari jalan lain. Ataupun jalan itu kita nampak ada kayu bahaya, kita pun berhenti tepi. Tapi kalau buat kereta ni dia payah sikit. Tengah laju highway, jangan pandai-pandai berhenti. Nanti bertambah jam. Tambah jam sebab apa? Baik-baik ada kayu, ada mayat pula tengah highway. Baik-baik tak jam, setakat lambat aja, tambah dengan mayat, jam 5 km. Jangan buat hal. Itu maknanya menambahkan halangan di tengah jalan. Tapi kalau kita jalan macam ni, keluar, kat situ ada apa benda yang menghalang orang, angkat, buang dia. Ada kayu nak pergi masjid jalan, ada kayu. Ini kalau orang langgar ni ada paku lah pula. Buang. Jangan buang campak kat rumah orang pula. Menambahkan gaduh pula, cik gaduh. Tu tak. Buang apa benda yang boleh menghalang orang daripada jalan. Nampak ada paku, nampak kecil je paku ke skru. Tak ada benda ni, tak ada benda. Skru kecil. Tapi kalau kita lalu dah bocor RM5. Bocor RM5. Ada tempat dah RM7 sekarang ni. Kalau dekat Termelur sekarangnya RM10 agaknya. Sedang dari golongan amalan-amalan yang buruk ialah daha ini kahak ya. Kahak nakha'ah. Yang dilakukan an-nakha'ah ini dilakukan dalam masjid dan tidak ditanam. Maknanya ada dulu. Orang buang kahak dalam masjid.
tui gitu. Kemudian tak ditanam. Kan masjid dulu zaman Nabi, masjid tak ada tile, tak ada kapet macam kita. Simen pun tidak. Tanah itulah, pasir tu. Dia buat dinding, ada atap pelepah tamar itu. Kemudian itulah keadaannya, pasir. Itu keadaan dulu. Sebab itu ada Arab Badui datang siap kencing pula lagi. Kencing, Arab Badui datang kencing. Umar nak pancung kepalanya. Nabi tak bagi, jangan dikejar, biar je dia habis kencing. Guna simbah air. Ini siap kahak lagi. Kenapa dah biasa. Sebab itu kalau kita nak tengok, begitulah orang Arab. Bukan Arab aja. India apa semua tu, yang datang sana, Bangladesh apa. Macam tu. Style mereka. Kampung mereka dan macam tu. Gitulah Nabi nak didik macam mana. Nak ajar sikit-sikit. Cakap, jaga kebersihan dan sebagainya. Ada yang boleh biasa, ada yang tak biasa. Dah try tak jadi, ataupun dah jadi amalan, dah sebati dah. Memang suka buang kahak. Buang kahak tak kira tui, kat situ lah, tak kira kat masjid. Kemudian tak tanam. Maknanya kat situ orang tu buang kahak, patutnya lepas dia buang kahak dia tanam lah. Tanam, tambus balik. Ini tak tanam. Jadi bukan amalan yang mulia. Amalan yang buruk adalah buang kahak dalam masjid tak ditanam. Kita banyak juga. Kita bukan kahak, kuih hidung buang dalam masjid. Habis dengar kuliah, kuih hidung, kemudian tuing. Ambil balik tanam. Tak tanam. Itu contoh. Tak ada orang buat macam tu. Apa-apalah. Perkara-perkara. Maknanya perkara-perkara yang tidak elok, itu adalah amalan-amalan yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Tak ada faham clear, jelas. Ya. Macam mana? Solat Isra' dengan mana yang lebih afdal? Baik. Yang lebih afdal adalah duha. Kan duha ini jelas dalam hadis-hadis, dan Nabi memang sentiasa buat duha ini. Manakala Isra' itu ada dalam hadis lah yang tertentu menyatakan Nabi buat, tetapi dia tidak begitu masyhur. Dan waktu Isra' ni dia tidak mengganggu waktu duha. Waktu Isra' sebelum waktu duha. Sebelum waktu duha, lebih kurang 15 minit selepas matahari terbit, begitulah waktu Isra'. Bukan matahari terbit tu kita solat Isra' tak boleh, itu waktu yang diharamkan solat sunat. Bila masuk waktu duha, habislah waktu Isra'. Tak boleh. 2 in 1 ni shampoo je. Shampoo 2 in. Tak ada 2 in 1 kita niat solat Isra' dengan solat duha. Tidak. Solat Isra', kemudian habis solat Isra', masuk waktu duha, solat duha. Solat duha 27 minit selepas daripada waktu matahari terbit. Solat Isra' maknanya Isra' itu matahari terbit, tapi tak boleh ketika matahari terbit. Tak boleh solat. Matahari terbit itu waktu yang diharamkan untuk solat sunat. Jadi ketika matahari terbit lebih kurang 10 minit, 15 minit selepas itu. Itu masuknya waktu Isra'. Jadi 15 minit lebih kurang 10 minit je waktu Isra' itu. Kemudian masuk waktu duha. Wallahu alam. Jadi memang hadis-hadis tentang solat duha ini banyak. Hadisnya dan solat duha itu begitu banyak, dan ada hadis yang sahih menunjukkan antara amal-amalan yang Nabi sangat konsisten mengamalkannya dan menyuruh kita juga untuk mengamalkannya. Itu solat duha. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Baik. Dia waktu habis duha ini, dia katakan sampailah zawal matahari. Istiwa matahari. Mana matahari betul-betul atas tengah kepala. Dia tak boleh kita kata pukul 12. Kalau masuk waktu zuhur 1:30 dengan 1:10, maknanya waktu istiwa pun berbeza. Mungkin ketika ada masa waktu istiwa tu 12:10, ada masa 12:15.
Itu keadaannya. Itu istiwa, matahari betul-betul atas kepala. Bila zawal tu maknanya matahari tergelincir sikit, masuk waktu zuhur. Gelincir sikit, masuk waktu zuhur. Jadi dia ada tempoh masa yang tentu antara duha dengan habis waktu duha dengan waktu zuhur. Jadi kira-kira begitulah. Maknanya kalau area pukul 12, kalau zuhur masuk 1:30, 12:30 itu 12 suku masih lagi ada waktu duha. 12:30 masih ada waktu duha. Tapi kalau zuhur pukul 1, kadang-kadang zuhur pukul 12.55, maknanya pukul 12 itu 12. Itulah waktu istiwanya. Jadi dia beza-bezalah. Sama je waktu istiwa dengan waktu zuhur, asar yang sentiasa berubah-ubah. Cuma kita ambil paling baik pukul 11, belum pukul 12 tu solatlah. Tak payah tunggu ujung-ujung. Ketika matahari dah tegak atas kepala, itu dah tak ada solat sunat dah selepas matahari tergelincir tu. Apa beza kafarah dengan kifarah? Kafarah bahasa Arab kafarah sebenarnya. Kafaratun maknanya penghapus. Kafarah penghapus dosa. Kafarah zikir, kafarah. Maknanya zikir kafarah. Kalau kifarah tu orang Melayu je sebut. Kifarah, kifarat. Ini kifarat hanya, kifarah je. Itu orang Melayu sebut. Tapi sebenarnya kafarah. Bahasa Arabnya kafarah. Wallahu alam. Beza pada sebutan lah. Maknanya sama. Kalau orang tu sebut kifarah, dia nak masukkan kafarah, tetapi sebut kifarah. Wallahu alam bisawab. Boleh sampai sini? Tak boleh saya sambung. Tak apalah. Nanti kalau sambung penat sangat, minggu depan dah tak datang. Baik tuan-tuan, hari Ahad malam Isnin saya akan ke Pahang untuk sukarelawan bantu pasca banjir. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu tu lepas Zuhur baru tolak balik. Saya khawatir memang tak sempat sampai lah, ataupun sampai, insya-Allah sampai, tetapi lewat nanti. Saya terkejar-kejar. Jadi minggu depan cuti. Cuti baru start cuti dah. Itu ajalah kerja. Jadi kami mengangguk. Yalah. Ini kelas hujung tahun. Minggu depan cuti awal tahun. Ada cuti awal tahun. Jadi minta kita cuti, kita nak lakukan kerja amal kat sana, meraihkan orang, bukan meraihkan, tak meraihkan, bantu orang sana. Pasca banjir ni antara perkara yang penting lah. Orang hantar makanan satu perkara, ketika orang memerlukan hantar makanan, tapi bila mereka balik rumah dan keadaan rumah yang berlumpur apa semua tu, dengan tak ada peralatan, menangis sambil menangis nak bersihkan. Dan kita antaranya sekolah-sekolah nak boleh sekolahan nanti 11 bulan, tapi lumpur yang tebal. Jadi itu nak dibantulah perkara itu insya-Allah. Jadi saya bawa lebih kurang 90 orang, guru, staf di tangan Jabatan Pendidikan untuk pergi bersama Pahang nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.